Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua yang menonton perkongsian saya pada hari ini. Saya Cikgu Noraini binti Cik Arsyad daripada SMK Sultan Badlishah Kulim Kedah. Hari ini saya ingin kongsikan inovasi yang telah saya wujudkan khas untuk semua murid-murid prinsip perakaunan di sekolah saya sebenarnya. Inovasi yang diberi nama Modul Fun Learning. Modul Fun Learning ini memang biasa digunakan oleh banyak mata pelajaran, iaitu modul didik hibur. Tapi saya letak dengan nama prinsip perakaunan sebab modul ini ditujukan khas untuk murid-murid yang mengambil prinsip perakaunan. Sebenarnya, mata pelajaran prinsip perakaunan ini merupakan mata pelajaran di bawah subjek TVET. Dan ia merupakan subjek elektif yang di mana murid-murid diberi pilihan sama ada untuk mengambil ataupun untuk menggugurkan. Ada sekolah yang memberi peluang murid apabila mereka telah belajar di tingkatan 4, mereka dibenarkan untuk menggugurkan subjek ini sekiranya mereka tak boleh bawa. Isu ini memang sentiasa ada setiap tahun. Kenapa? Sebab murid-murid kata subjek ini susah. Susah sangatlah cikgu. Saya nak drop lah cikgu. Saya tak faham cikgu. Itu ayat yang sentiasa keluar dari mulut seorang murid. Jadi saya terfikir, susah. Jadi apa masalah murid-murid berada dalam kelas? Mata pelajaran prinsip perakaunan ini merupakan mata pelajaran yang banyak merekod. Murid kena faham teori dan langkah dia sangat banyak. Bila langkah itu banyak, murid yang tidak gemar untuk ulang kaji, mereka akan anggap subjek akaun susah. Jadi saya wujudkan modul Fun Learning khas untuk menarik minat murid-murid untuk terus belajar prinsip perakaunan. Modul Fun Learning merupakan bahan PDP yang mempunyai elemen PAK21 dan mencetuskan kebat di kalangan murid. Saya terapkan nilai warna-warni seperti bahan-bahan PDP murid-murid sekolah rendah, dan saya ingin murid-murid merasai keseronokan belajar prinsip perakaunan di dalam kelas. Itu yang saya terapkan dan itulah elemen yang ada dalam modul Fun Learning. Ini adalah bahan yang ada dalam modul Fun Learning. Kejap lagi cikgu akan jelaskan satu persatu secara ringkas fungsi setiap modul ini. Yang pertama, bit dikit. Yang kedua, nota yang telah cikgu hasilkan khas untuk murid-murid tingkatan 4. Kemudian inovasi account. Seterusnya adalah cash it. Apa itu cash it? Throw and think, latih teori. Seterusnya adalah nota gadget. Throw and think, be the first. Dan yang terakhir adalah find. Ini adalah modul, ini adalah bahan pembelajaran ataupun bahan PDP yang ada dalam modul Fun Learning. Tujuannya adalah untuk menarik minat murid seronok belajar akaun. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah bit dikit. Seperti yang anda boleh lihat di paparan skrin, bit dikit merupakan satu permainan yang menguji asas debit kredit murid-murid, iaitu yang dikenali sebagai sistem catatan murid. Murid-murid semua, debit bermaksud apa? Kredit bermaksud apa? Awak kena jelas berkaitan maksud debit dan kredit. Kredit adalah sebelah kanan, debit kiri. Debit bukan masuk, kredit bukan keluar. Itu salah fakta itu. Jadi awak kena jelas berkaitan debit dan kredit. Bit dikit ni dia menguji awak semua. Komponen ini, akaun ini debit ke kredit? Baki nombor dia debit ke kredit? Cikgu tunjuk di sini. Kalau awak semua boleh lihat, sekarang cikgu sedang menguji murid-murid dengan permainan bit dikit.
Okey, cikgu dalam bidik kit, kalau awak lihat di video yang cikgu telah pamerkan ini, okey. Di samping awak diuji debit kredit, awak juga akan diuji format penyata kedudukan kewangan. Awak akan diuji format akaun perdagangan dan teknologi. Sambil awak bermain, sambil awak memahami debit kredit untuk semua baki normal setiap akaun, awak juga akan menguasai format penyata keuangan. Banyak awak boleh belajar bila bermain bidik kit. Okay? Bidik kit merupakan permainan tanpa dadu. Memang tidak ada dadu. Awak akan bergerak berdasarkan jawapan awak. Sekiranya jawapan awak debit, awak akan bergerak DEBIT. Sekiranya jawapan awak kredit, awak akan bergerak dengan KREDIT. Minta maaf, kredit. Jadi permainan ini memang tidak ada dadu. Awak bergerak dengan jawapan debit atau kredit. Awak akan diuji dengan kad soalan. Jadi kad soalan di sini, awak akan diuji dengan kad bonus, kad mula untuk permulaan pemain, dan juga kad muflis. Ada satu lagi kad muflis. Kad muflis satu lagi. Ya, kad muflis. Okey? Permainan. Bila awak bermain debit kredit, awak akan berada dalam satu dunia yang asing. Awak dah tak ingat benda lain dah. Awak akan nampak debit kredit. Sampai awak berjalan keluar, debit kredit. Oh, asset debit. Liability kredit. Yang ni yang cikgu suka. Okey, boleh. Sekarang murid-murid sedang bermain sambil merekod format dalam penyata keuangan. Okey, boleh kita teruskan dengan modul yang seterusnya, bahan yang seterusnya. Okey, kita lihat bahan PDP yang kedua dalam modul Fund Learning Prinsip Perakaunan. Yang cikgu beri nama Cash It. Cash It menguji awak semua merekod dalam buku tunai 3 lajur. Masih ingat lagi format buku tunai 3 lajur? Kita ada format tunai, kita ada format bank dan juga kita ada format discount. Cash It, dia mengandungi 4 warna yang seperti ini. Ada 4 kumpulan warna yang mengandungi urus niaga secara tunai. Sama ada bank ataupun tunai. Sama ada cek ataupun tunai. Okay? Murid-murid akan diberi secara rawa kad ini 4 pemain. Paling maksimum 4 pemain ataupun 2 ataupun 3 pemain. Dan apabila murid-murid diberi secara rawa, murid-murid kena dapatkan warna yang sama. Kumpul 10 kad warna yang sama. Sekiranya awak berjaya kumpul 10 warna yang sama, awak telah memenangi permainan ini. Okey? Sementara awak bertukar-tukar kad, kan? Awak kena bertukar kad dengan pemain kedua, pemain ketiga, pemain keempat. Awak kena rekod urus niaga yang tertera di kad ini ke dalam buku tunai. Menguji awak semua, memantapkan konsep teori dan awak akan mahir dalam urus niaga secara tunai. Ini contoh. Setiap pemain akan diberikan borang ataupun format buku tunai. Awak akan uji, awak baca soalan, awak akan rekod dalam buku tunai. Debit ke kredit? Butiran dia apa? Okey. Cash It akan memantapkan format debit kredit awak semua. Bahan PDP yang ketiga dalam modul Fund Learning adalah Remind and Recall. Nota RNR. Maksud RNR adalah Remind and Recall untuk tingkatan 4 dan sangat digalakkan untuk murid tingkatan 5 yang bakal menduduki SPM. Nota ini cikgu sediakan dalam bentuk yang sangat ringkas dan berwarna-warni. Okey. Cikgu rasa sekiranya ada tarikan warna-warni dalam nota, awak akan lebih tertarik
dan awak akan lebih untuk melihat dengan lebih lama. Kalau awak buku teks, mungkin awak lihat dalam masa 2-3 minit. Kalau nota berwarna-warni, mungkin ataupun awak akan lihat dalam tempoh yang lama. Dan awak akan seronok sebab awak lihat perkara yang berwarna-warni nota itu. Okay. Dan nota ini juga mengandungi format dalam format jurnal khas, format buku tunai, format jurnal format penyata keuangan yang awak rasa format itu sangat susah. Sebenarnya tak susah pun akaun ni. Awak kena rajin membaca dan awak kena banyak bertanya seperti yang biasa cikgu pesan. Boleh murid-murid semua yang sedang menonton? Okay. Bahan seterusnya adalah dot.account. Dot.account merupakan satu inovasi yang cikgu masukkan di dalam nota R&R. Okay? Merekod urus niaga dalam sistem catatan berbu. Daripada buku catatan pertama, bagaimana awak nak post kerja? Sekiranya daripada jurnal awak nak letak dalam account tu di sebelah debit, di sebelah kredit. Di mana butiran debit, di mana butiran kredit. Dot.account membantu awak semua. Cikgu letakkan seperti yang awak lihat di sini, dot berwarna. Kalau cikgu letak dalam nota, dot berwarna kuning, bila post kerja, awak lihat dot warna kuning tu berada di mana? Macam tu. Jadi awak boleh rujuk dot yang warna sama untuk melihat sama ada ketepatan rekod dalam ledger. Ramai murid-murid, sekiranya bila menjawab latihan buku catatan pertama post kerja, awak tak tahu, cikgu nak rekod debit ke kredit cikgu? Ramai sangat yang sangat tidak dapat menguasai rekod dalam ledger. Bab 5, tingkatan 4. Di sini, inovasi ini cikgu hasilkan supaya awak nampak, oh, kredit rupanya, oh, debit rupanya. Dengan warna, diwakili oleh warna dalam nota ini. Bahan PDP yang seterusnya adalah throw and think. Throw and think ni hasil cetusan cikgu daripada dadu. Tapi dadu biasanya dia ada dot 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu tukar dengan operasi dalam penyata keuangan. Jualan tolak pulangan jualan. Apa? Awak kena tahu. Sekiranya sebelum awak nak bermain, sebelum awak nak bermain throw and think, awak kena gunting dan awak kena lipat dia menjadi cube. Okay, kemudian secara berpasangan awak baling cube itu. Sekiranya awak dapat modal kerja, awak kena tahu apa operasi bagi modal kerja. Aset semasa tolak liability semasa. Kemudian apa operasi bagi jumlah aset semasa. Inventory akhir, belanja prabayar, tunai bank. Jawapan itu dapat memantapkan pemahaman awak dalam menguasai penyata kedudukan keuangan ataupun penyata keuangan. Okey, cikgu akan tunjukkan video yang telah cikgu buat dan cikgu telah upload dalam TikTok. Awak juga boleh lihat di TikTok, cikgu ada letak file inovasi prinsip perekonomian. Awak boleh lihat di situ. Activity throw and think. Okey, di sini murid-murid cikgu dikehendaki untuk mewujudkan satu cube seperti dadu. Okey, aktiviti pada kali ini murid perlu berpasangan dan murid perlu mewujudkan cube akaun perdagangan dan usaha rugi dan cube penyata kedudukan keuangan. Seterusnya, secara berpasangan juga, murid perlu membalik cube tersebut dan menulis operasi yang ada dalam penyata keuangan. Dalam aktiviti ini, murid-murid tidak boleh rujuk buku ataupun format ataupun mana-mana nota yang tertera format penyata keuangan. Aktiviti throw and think ini mengukuhkan lagi pemahaman dan penguasaan murid dalam operasi penyata keuangan, iaitu akaun cadangan dan usaha rugi penyata kedudukan keuangan. Awak boleh, kalau tak jelas di sini, awak boleh pergi ke TikTok Cikgu Cik Aini dan cari file inovasi prinsip perekonomian. Ada cikgu share di sini. Okay. Bahan seterusnya adalah latih teori. Cikgu suka lihat latihan-latihan murid-murid tadika. Cikgu suka lihat latihan murid-murid sekolah rendah sebab dia comel-comel.
cikgu jadikan dia inovasi dalam latihan prinsip perakaunan. Biasanya kita lihat soalan-soalan prinsip perakaunan kita boring kan? Sama je. Jadi cikgu jadikan dia lebih, awak akan tengok lain daripada yang lain. Dan di sini latih teori akan menguji awak semua asas, konsep dan juga format dalam prinsip perakaunan. Bagi murid-murid yang cikgu tak nak sebut lemah, tapi bagi murid-murid yang sedang ingin dah mula nak belajar prinsip perakaunan ni sebab dah lama tinggal, awak digalakkan untuk jawab semua latihan dalam latih teori ini. Ada pelbagai, awak boleh scan QR code di sini, memang ada macam-macam latih teori di setiap bab. Hanya asas sahaja yang cikgu sediakan. Cikgu ada sediakan video berkaitan dengan latih teori ini. Ini contoh bahan latih teori prinsip perakaunan. Bahan seterusnya adalah nota gadget. Semenjak kita mengalami musibah COVID-19, banyak cikgu cuba cetuskan satu bahan di mana awak kan biasa guna gadget, handphone, tab, komputer. Jadi cikgu cuba masuk dalam platform awak semua dengan nota gadget. Nota gadget merupakan nota yang ringkas, yang sangat ringkas dan berwarna-warni. Dengan supaya awak akan bila lihat nota yang berwarna-warni ni, awak macam lagi bersemangat, lagi nak lihat. Berbanding nota-nota yang hitam putih. Ini contoh nota gadget prinsip perakaunan yang telah cikgu hasilkan. Awak semua boleh layari Instagram Cikgu Cik Aini untuk nota-nota gadget ini. Banyak sangat banyak. Awak boleh lihat dan sambil awak scroll, awak boleh rewind and record. Awak boleh ingat, imbas kembali apa yang telah awak belajar. Bahan seterusnya, Be the First. Be the First adalah cetusan idea daripada Dapulau. Cikgu jadikan dia bahan PDP untuk prinsip perakaunan, khas untuk persamaan perakaunan. Di sini awak akan bermain seperti Dapulau macam biasa, ada tangga, ada ular. Bila ular awak akan turun. Bila tangga, awak kena menjawab soalan dalam buku teks. Bila awak bermain dam ini, bermain Be the First, awak kena rujuk buku teks. Sebab dalam bahan ini, cikgu dah letak muka surat berapa soalan itu. Sekiranya awak jumpa tangga, awak kena jawab dulu soalan ini, awak boleh naik tangga. Sekiranya sampai di ular, awak kena turun seperti biasa. Sekiranya awak salah menjawab, awak kena kekal di tempat itu. Awak tak boleh naik tangga. Itu adalah permainan Be the First. Okey, ada video yang cikgu akan kongsikan berkaitan Be the First ini. Okey, hai semua. Cikgu nak tunjukkan satu permainan yang telah cikgu cipta untuk murid-murid prinsip perakaunan yang diberi nama Be the First. Be the First merupakan salah satu modul fun learning #account yang telah cikgu cipta untuk semua murid-murid prinsip perakaunan. Awak boleh dapatkan soft copy ini dalam channel Telegram cikgu. Cubalah. Berkaitan dengan Be the First, cikgu ada kongsikan juga dalam channel Telegram cikgu soft copy. Memang cikgu dapat banyak feedback daripada rakan-rakan guru. Memang bila bermain permainan yang lain daripada lain latihan, awak akan lebih seronok sebenarnya. Seronok nak masuk kelas account lagi. Itu yang paling penting supaya awak tak berputus asa dengan subjek prinsip perakaunan. Teruskan mengambil. Banyakkan bertanya. Bahan seterusnya dalam modul fun learning adalah Find Me. Seperti treasure hunt. Awak akan diberikan peta, map dan awak akan jawab soalan di setiap lokasi. Setiap lokasi akan, sekiranya awak dapat menjawab dengan baik, awak akan diberikan abjad. Awak akan kumpul abjad itu. Contoh di sini adalah susuk nilai. Awak kena jelaskan apa itu susuk nilai. Awak kena wujudkan satu soalan yang sangat ringkas berkaitan dengan susuk nilai. Awak wujudkan soalan dan awak menjawab. Jadi di sini awak akan di samping awak boleh penuhkan abjad dalam peta ini. Awak akan mahir dalam urus niaga yang terkandung dalam prinsip perakaunan. Sambil belajar, sambil bermain. Untuk
bahan Find Me ni boleh berada di dalam kelas, tapi kalau dalam kelas ni kita agak boring kan? Jadi sekiranya ada guru-guru yang menonton ni, boleh juga bermain di persekitaran sekolah. Boleh dalam masa 1 jam kita kena buat persediaan awal, kita letak siap-siap di mana stesen itu. Kemudian dalam masa 40 minit ataupun dalam masa 30 minit sahaja, murid-murid boleh lengkapkan peta yang terkandung dalam Find Me. Okey, ini sahaja bahan PDP yang terkandung dalam modul Fun Learning. Tujuan dia adalah supaya awak seronok belajar akaun dan awak tak berputus asa untuk mata pelajaran prinsip perakaunan. Di sini cikgu paparkan kejayaan murid-murid SMK Sultan Badishah bermula 2019. Kenapa cikgu hanya tekankan tingkatan 4? Sebab modul ini banyak topik yang diuji daripada tingkatan 4. Sebab murid-murid yang tingkatan 5, calon-calon SPM, mereka banyak lupa apa yang mereka belajar di tingkatan 4. Jadi dengan modul ini mereka dapat kumpulkan lagi pemahaman teori, urusnya teori report dan sebagainya. Okey, 2019 di SMK Sultan Badishah sebenarnya ada murid gagal. Memang ada. Okey, kalau boleh lihat di sini, peperiksaan sebelum akhir tahun ada 6 orang murid, 12 orang murid, 11 orang murid. Bila cikgu lihat pada tahun 2020 dan 2021 tu, rupa-rupanya pandemik. Bila cikgu tak tengok, mungkin awak main-main sikit. Okey, pada tahun 2022 baru lepas peperiksaan ada 9 murid yang gagal. Okey, dengan kita suntikkan modul Fun Learning di kalangan murid dalam PDP, ada kejayaan di situ. Masih ada gagal, tapi kurang. Itu adalah kejayaan. Okay? Murid-murid dapat menginjak grade dalam peperiksaan akhir tahun dan murid-murid akan stay bersama cikgu. Cikgu, saya tak nak drop cikgu. Cikgu ajar saya lagi. Sebab saya seronok dengan akaun. Misi cikgu berjaya. Alhamdulillah. Pada tahun 2022, belum akhir tahun lagi, seminar murid ni cikgu sedang cuba untuk loncatkan supaya kosong murid yang gagal. InsyaAllah cikgu cuba. Okey, akhir kata cikgu, apabila murid seronok, murid akan lebih fokus dalam proses pembelajaran dan pembelajaran, dan apabila murid fokus, kemejadian murid dalam akademik akan terhasil. InsyaAllah. Okey, itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.